Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita masih ada peluang dan ruang dalam majlis ta'lim. Walaupun kita secara ke udara, tetapi inilah peluangnya Allah Ta'ala bagi pada kita ikhwan. Ikhwan, selalu para ulama kita pesan, ambillah peluang yang Allah Ta'ala bagi sebelum Allah mengubah salah satu keadaan. Sama ada Allah mengubah peluang itu tidak datang, ataupun peluang itu datang untuk kali kedua, tetapi Allah mula menarik kemampuan kita. Seperti yang disebut oleh seorang yang terkenal dalam dia punya lagu dia, Allah yarham Datuk Sudirman Haji Asad, Sudirman Haji Arsyad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam kata dia kata alam ini luas terbentang. Alam ini luas terbentang, tetapi kemampuan kita terbatas. Ya, kadang-kadang Allah bagi pada kita peluang, kita mengabaikan peluang. Peluang hidup, peluang sihat, macam-macam peluang. Maka kita ada kemampuan tapi kita mengabaikan. Maka datang satu masa di mana Allah menarik peluang. Kita dah tak ada peluang. Seperti mana kita PKP hari itu, sebelum PKP, sebelum kita diserang dengan COVID-19 pada 2019, 2018, 2017 dan yang ke bawahnya, kesemuanya kita berpeluang pergi masjid. Kita berpeluang mengaji. Kita berpeluang mendengar ceramah, forum, tapi kurang dimanfaatkan. Orang yang manfaat itu ada, tapi jumlah yang tidak manfaat itu lebih dominan. Maka datanglah, bila kita nak mengaji, datang COVID-19. Masjid ditutup, azan kita tak pernah dengar, sallu fi buyutikum kita mula dengar. Jadi peluang dah ditutup. Kemudian Allah Ta'ala dia bagi lagi peluang pada kita. Dia bagi lagi peluang. Maka bila datang peluang kedua, kita kena tahu, kalau kesempatan itu tidak diambil dengan baik, maka salah satu akan terjadi. Sama ada Allah akan menguji kemampuan kita, ataupun kemampuan kita masih ada tapi ruang dan peluang itu pudar. Maka kita alhamdulillah jadilah manusia yang sentiasa mengambil manfaat, terutama untuk hati kita. Anas bin Malik radhiyallahu an menyebut, Anas bin Malik menyatakan, dia kata salasun munjiyatun. Dahulu kita baca Anas menyebut tentang salasun muhlikatun. Anas kata ada 3 perkara yang merosakkan hati. Yang ni pula Anas menyatakan salasun munjiyatun. Ini dalam riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mempunyai kedudukannya yang hasan daripada Anas. Iaitu ada 3 perkara yang menjadi penyelamat kepada hati. Salasun munjiyat. Kalau muhlikat, perosak. Munjiyat, penyelamat. Pertamanya, khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Wal alaniyah. Iaitu ketakutan pada Allah ketika bersendirian dan ketika di khalayak ramai. Ketika di hadapan umum. Tak berubah hati dia. Hati dia takwa pada Allah. Yang kita belajar dalam pelajaran kita kan, hati itu at-taqiyyu an-naqiyyu. Hati yang bertakwa dipanggil hati yang mahmumul qalbi, suduqul lisan.
iaitu tentang afdalun nas. Bila ditanya pada Nabi, maka dia boleh pertahankan ketakutan dia pada Allah ketika sir dan ketika alaniyah, ketika dia bersendirian dan ketika dia berada dalam jemaah yang besar. Ini sesuatu yang sangat dahsyat dan sesuatu yang sangat ajaib. Kalau ada seorang hamba boleh mempertahankan takwa dia ketika dia bersendirian, ini sangat hebat. Biasanya kita boleh menjaga takwa di khalayak ramai, di hadapan umum, sebab ada banyak yang membantu takwa kita. Kemungkinan kerana kita malu dengan keumuman itu, khalayak ramai itu, kita tak buat itu, kita tak buat ini. Tapi ketika kita bersendirian, peluang ada, kemampuan ada, penglihatan manusia tertutup. Ketika itu kita tonjol dah ketakwaan kita pada Allah. Lepas itu ketika Nabi kita menyebut tentang 7 golongan manusia yang selamat di hari akhirat, dalam riwayat daripada Abu Hurairah, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut tentang seorang yang begitu dahsyat. Seorang yang begitu dahsyat, laki-laki yang ada iman, ada takwa, diajak dia oleh seorang perempuan yang cantik, bangsawan, untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Lelaki ini boleh menjawab, inni akhafullah. Dia kata, saudari, saya takut Allah. Ataupun kita boleh kebalikkan maknanya, seorang perempuan yang diajak oleh seorang lelaki untuk melakukan larangan Allah, dia menyatakan, saudara, inni akhafullah. Dia boleh kata inni akhafullah ketika bersendirian. Ini yang menjadi suatu perkara yang kagum, sehingga kan Nabi memasukkan dia satu daripada 7 golongan manusia akan mendapat perlindungan Allah. Pada hari tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Kedahsyatan itu sangat dahsyat. Kita boleh berperwatakan wara', kita boleh berperwatakan salih di khalayak, tapi ketika bersendirian, hati kita milik kita. Kita menguasai hati ataupun sebaliknya. Kemarahan kita, malu kita dengan Tuhan macam mana, ibadah kita dengan Tuhan macam mana. Maka Anas bin Malik menyatakan ada perkara yang boleh menyelamatkan kita, iaitu takwa yang benar, rasa takut pada Allah yang benar. Kerana itu perintah Allah pada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentang Allah memerintahkan orang yang beriman haqqa tuqatih. Iman telah ada, asah iman itu, sinarkan iman itu, murnikan iman itu, bagi iman itu berkedelipan, bagi dia nampak cahaya dia. Dengan apa? Dengan haqqa tuqatih, daripada hati kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau itu dapat kita buat, kita telah menyediakan pada diri kita ini apa dia? Munjiat, penyelamat pada hati kita. Yang kedua, kata Anas, wal qasdu fil ghina wal faqri. Penyelamat hati yang kedua, kata Anas, ialah al-qasd, iaitu sikap kita yang qasd, kesederhanaan kita ketika kita kaya, ketika kita susah. Kita tetap memiliki sifat sederhana. Sebagai penderma kita menderma, penginfak kita menginfak, walaupun dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita susah. Ikhwan, nak memberi ketika senang ini kemungkinan senang, tapi nak bersederhana ketika susah mungkin susah. Ketika kita tak ada apa-apa di tangan, kita dapat, kalau orang Arab lah, nisbah hidup orang Arab ni buah kurma. Lepas itu kalau kita duduk dengan orang Arab, ikhwan, kita baru tahu nilai buah kurma dan ayak seteguk. Kenapa Nabi selalu menyebut tentang buah kurma? Kenapa buah kurma dikatakan pohon nakhlah ini? Pohon nakhlah. Nakhlah itu nama bagi pokok kurma. Dia mendapat suatu keistimewaan dalam riwayat Bukhari. Sebab memang orang Arab dengan kurma itu satu nikmat. Dia kalau dapat sebiji kurma,
dia makan, itu benda yang munasabah. Tapi dia dapat sebiji kurma ketika musim susah, dia boleh koyak, bagi sebelah pada kawan. Ayak musim panas tak ada ayak, ataupun dia ada ayak tapi musim dia yang Quran kata rihlata syita'i wasaif, mereka berrihlah, mereka berkelana, mereka keluar daripada negeri mereka ketika musim syita, musim sejuk, dan saif, musim panas. Keluar daripada Mekah, mereka pergi ke sebelah Syam. Kita sampai di tengah padang pasir. Di padang pasir ni tidak ada benda lebih berharga melainkan pertama kenderaan binatang tu, yang kedua ayak. Dua ni saja berharga. Adalah dinar ke dirham ke tak ada makna. Pasal tu kalau kehilangan satu, kita kata satu uncang ayak itu sangat mencemaskan. Kerana teriknya padang pasir ni dia lain macam, ikhwan, dia sangat lain macam. Dia pecah, mulut kita ni pecah habis. Kita telan ni, air liuk kita telan jadi kering, sakit dalam ni. Dia luka. Kita bercakap tu dia boleh keluar darah. Air liuk kita jadi kering, sakit mulut kita, sakit lidah kita. Ayak. Jadi dia boleh berkongsi dengan sederhananya. Dia boleh berkongsi setiap pemberian Tuhan pada dia dalam situasi yang senang, is okay. Tapi dalam susah, ini sesuatu yang sukar nak dibuat oleh hati, sebab dia akan merugikan kita. Tapi kalau siapa-siapa boleh mempertahankan ini, dia boleh mempertahankan kesederhanaan dia ketika dia berada dan ketika dia susah, maka itu daripada munjiat, perkara yang akan menyelamatkan dia. Dan yang ketiga, kata Anas, kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Ini nampaknya cara hadis ni datang, susunan itu makin naik. Tadi khasyah, takut kita kepada Allah, khasyatullah, takut kita pada Allah fi sirri wa alaniyah. Lepas tu dia naik al-qasdu fil ghina wal faqr. Lepas tu dia naik lagi. Apa yang dia naik? Kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Siapa ada benda ni, dia mendapat munjiat, dia mendapat jaminan keselamatan. Dia selamat, diri dia selamat, roh dia selamat, akal dia selamat, fikiran dia selamat. Apa dia? Kalimatul haq. Dia boleh mempertahankan pada diri dia kalimah yang hak ketika dia redha dan ketika dia marah. Tetap yang keluar daripada mulut dia kalimatul haq. Dia redha dengan satu keadaan tak menyebabkan dia menjual kalimatul haq. Dia marah dengan satu situasi tidak menyebab dia menggadaikan kalimatul haq. Kalimatul haq ni kalimah apa, ikhwan? Kalimah kebenaran. Al-Islam huwal haq, as-sunnah huwal haq, al-haqqu huwal haq. Kebenaran itu suatu kebenaran. Jadi dia boleh bertahan, dia boleh mengiyakan kebenaran ketika dia redha, ketika dia dalam keadaan emosi dia tak terusik, fikiran dia tak kacau. Tentulah suasana macam ni biasa. Tapi ketika dia marah, itu yang disebut oleh Abu Laith As-Samarqandi. Dia kata kalau kita nak melihat agama dalam diri kita, bukan dalam diri orang, dalam agama dalam diri kita, lekatkah pelajaran agama dalam diri kita? Dalam akal kita ini adakah agama? Dalam hati kita ni adakah agama? Tunggu marah. Sewaktu marah itu, apa yang kita bertindak, yang kita action, yang kita respon, ayat apa yang keluar, fikiran mana yang datang, itulah sebagai satu jawapan pada kita. Itulah kadar agama yang lekat dalam diri kita. Sekarang is okay, keadaan stabil, keadaan tak ada apa-apa, maka kita pun tak dapat mengukur. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kemudian diulang oleh murid dia Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Allah Ta'ala menjadikan hikmah, Allah Ta'ala menjadikan musibah. Kalau tidak kerana musibah,
kedudukan manusia tidak diangkat. Manusia tidak dapat mentajridkan iman dia. Manusia tidak akan rapat masuk dengan Tuhan. Manusia tak akan dapat mengenal jiwa dia, iklim jiwa dia, perjalanan wilayah dan daerah yang ada dalam hati budi dia. Kerana bila musibah dia turun, dia tekan kita sampai peringkat la'allahum yatadarra'un, la'allahum yarji'un. Musibah tekan kita sampai kita kembali pada Tuhan, sampai kita tersungkuk, tersimpuh di hadapan Tuhan. Akhirnya kita sebut nama Tuhan. Hikmah musibah, kata Imam Ibn Qayyim, terlalu besar. Dia kata tak habis kita tulis. Hanya orang yang mempunyai kekuatan roh, kekuatan akal, kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan tarbiyah dapat memahami betapa hikmah di sebalik musibah itu kepada diri manusia. Karena itu Allah menyatakan tentang manusia akan diuji. Bila manusia menyatakan dia beriman pada Allah Ta'ala kata, adakah dia akan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Maka Allah Ta'ala akan uji. Apa yang Allah nak uji? Allah nak uji perkataan manusia yang dia menyatakan dalam hati dia ada iman. Maka Allah ujilah hati. Dah dia kata di situ ada iman, Allah ujilah hati dia. Bila diuji, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Maka terzahirlah ilmu, terbukalah suatu pengetahuan, terongkailah suatu pengetahuan siapakah yang beriman, siapakah yang tidak beriman. Maka Allah uji manusia. Maka Allah jadikan suasana kita cepat marah dengan satu situasi untuk bagi tahu pada kita, inilah iman kamu, inilah kadar hubungan kamu dengan aku. Kalau kita boleh membaca ayat daripada surah Qalam, yang selalu kita baca, wa innaka la'ala khuluqil azim. Kita kata benarnya Allah ketika dia mensifatkan kekasih dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Allah ketika dia mensifatkan nabi dia begitu. Maka kita tahu begitu tinggi akhlak Rasulullah, begitu mulia akhlak Rasulullah, dan Allah menjadikan dia untuk diikuti dan diteladani. Kita tak usah bertanya kepada dunia ikutkah Nabi ke tidak. Kita tanya pada diri kita. Roh kita dan hati kita telah sampai pada peringkat ikut tak Nabi. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir ketika dia sampai pada ayat 21 daripada surah Al-Ahzab, ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai kita punya contoh, kita kena contoh Rasulullah. Dia menyatakan sehinggakan pada tahap apa? Kita mencontohi kesabaran dia dalam menunggu pertolongan daripada Allah. Kita sekarang ikhwan, kita cek diri kita, kita sekarang ni baru duk contoh Nabi pada bab semayang. Tu pun tak habis lagi, banyak lagi tak tahu. Kita baru duk contoh Nabi ni bab semayang. Kita beranjak sikit bab batas semayang, kita beranjak sikit bab sujud sahwi, kita beranjak sikit bab ayak. Kita ni belum lagi sampai kepada tahap mencontohi Nabi dalam bentuk kebatinan, bagaimana dia sabar dalam hidup dia menantikan bantuan ilahi. Kata Zaid bin Harisah, ketika dia ikut Nabi pergi ke Taif, dia kata kami duduk di Taif 10 hari. Tetapi aku rasa macam setahun. Apa yang dia rasa, kawan? Apa yang dia rasa? Dia duduk dengan Nabi 10 hari di Taif. Tapi dia tengok yang Nabi tanggung di Taif selama 10 hari itu, dia kata aku rasa macam setahun penderitaan kami tanggung. Subhanallah. Datang ujian Allah untuk menguji manusia, untuk menguji manusia. Kenapa? Kerana kita ada lisan yang menyatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, kami beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah. Maka Allah uji.
Kita pergi satu interview, satu temu janji, satu temu duga untuk ambil satu pekerjaan, yang pekerjaan itu memerlukan orang yang nak terlibat dengan temu duga itu, bila dia bekerja dia kena boleh cakap orang putih, dia kena boleh reti tulis orang putih dan baca orang putih. So permohonan dibuka, orang tanya siapa boleh, silalah. Dia bangkit, dia kata saya boleh orang putih, saya boleh cakap, saya boleh tulis, saya boleh berucap, saya boleh membaca. So takkan orang akan okey kalau awak boleh jom masuk kerja. Tak, tentu orang nak test. Pertama boleh, kedua tahap mana kebolehan dia. Kalau takat I dengan you, I pun boleh. Apa you pula? I pun boleh. Maka berlakulah temu duga. Bila temu duga, kawan temu duga kita daripada mula sampai habis dia cakap orang putih. Dia cakap orang putih. Dia tanya kita. Kita duk ngalik-ngah. Dia tanya orang putih, kita jawab Melayu. Kadang dia tanya lagu orang putih, kita jawab tak ada lagu. Maka dia tanya pada kita, kata boleh orang putih, kenapa tak lepas semua ni? Kita merasa kita boleh orang putih kerana kita boleh cakap satu dua perkataan yang kita dengar selalu. Actually dengan actually tu nak pergi jadi setiausaha satu company besar, do not actually lah. Tak boleh actually lah. Satu perkataan tu saja. Kita lah ni ada perkataan aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah. Sekarang Tuhan interview kita, Tuhan temudugakan kita. Maka Tuhan bagi kepada kita suatu musibah yang boleh membangkitkan amarah kita. Ketika itu kata Anas, keluar ada kalimatul haq. Orang yang ditimpa musibah, apa Tuhan nak dia buat? Pertama dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sandar diri dia pada Allah. Akhirnya dia tahu kemampuan Allah mengatasi kemampuan dia. Yang kedua, Tuhan nak dia buat apa? Tuhan nak dia baca doa minta pada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Tuhan, aku diuji. Jangan kau biar ujian ini berlalu secara kosong dan sia-sia, melainkan kau beri ganjaran untuk aku Tuhan, dunia dan akhirat. Wa khlif li khairan minha. Kau gantikanlah tempat ujian ini dengan yang lebih baik daripada apa yang kau uji. Tuhan nak kita buat lagu tu. Kemudian kita redha dengan takdir. Kita tidak menyumpah serana. Keluar ada kalimatul haq fi ridha wal ghadab. Ketika kita redha dengan satu keadaan dan kita marah dengan satu keadaan, kalimatul haq keluar tak? Allah uji kita. Allah uji. Dalam riwayat Muslim diceritakan, dalam riwayat Muslim di bawah tajuk bab munafik, orang kata kat Nabi, satu hari Nabi duduk dalam masjid, orang kata kat Nabi, orang kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay sakit, jom kita pergi ziarah dia. Masa tu di hujung-hujung hidup dia, di hujung-hujung hidup Abdullah bin Ubay, dia dah mula sakit, dia nak mati dah. Ikhwan, sebut nama Abdullah bin Ubay ni bukan kata Nabi, kita boleh kenang apakah peristiwa yang paling Nabi tak boleh lupa. Ketika maruah rumah tangga Nabi dijatuhkan. Dahsyat. Ia mereka buat pada Nabi dalam hadisul ifki, sehingga tak ada pihak boleh membantu, melainkan turun 10 ayat daripada surah An-Nur. Allahu Akbar. Sehinggalah Aisyah dalam riwayat Bukhari kata apa? Aku dah tak tahu nak kata apa. Aisyah kata, sehingga aku menyatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, itu ucapan Aisyah. Allah tolong Aisyah. Tiba-tiba orang yang duduk keliling Nabi ni macam tak tahu apakah pengalaman hidup Nabi. Dia pun kata Abdullah bin Ubay sakit, jom kita pergi ziarah. Dia pun boleh sebut lagu tu. Tapi huwa Rasulullah, ikhwan. Dia ada kalimatul haq fi ridha wal ghadab.
Dia tahu kawan itu kawan yang berada dalam keadaan sakit, dan apakah hak yang dia kena tunaikan. Hak apakah yang dia kena tunaikan. Dia tahu ini orang sakit ini hak dia diziarahi. Nabi tak cakap banyak, Nabi meneruskan ziarah. Nabi teruskan ziarah. Subhanallah. Saya tak boleh bayang keadaan ini bila baca riwayat ini. Saya tak boleh bayang, dia ganggu. Nabi ada benda ni ikhwan. Dia ada kalimatul haq. Dia boleh berakhlak ketika dia marah dan ketika dia redha. Kita hilang akhlak ketika marah dan benci orang. Nabi tak ikhwan. Pergi ziarah. Tapi tengok, Allah nak menunjukkan dalam hati orang ni tak ada iman. Dalam hati orang ni tak ada rahmah, tak ada sakinah. Dia tengok saja Nabi mai, Nabi naik himar, dia paksa diri dia untuk bangkit duduk atas sarir dia, atas macam katil tu. Dia kata sepatah depan khalayak ramai, dia kata ilaika anni. Dia kata Muhammad, pergi sana. Busuk kalden yang kau naik itu telah berpindah ke diri kamu dan dia menyakitkan hidung aku. Dia boleh kata lagu tu. Allahu Akbar. Dia tidak ada kalimatul haq ketika dia ghadab, ketika dia marah. Dia tak ada. Maka dia tidak ada munjiat penyelamat dia. Maka akhirnya jadilah suatu masalah seperti yang ada dalam riwayat Muslim, sehingga Allah turunkan surah Al-Hujurat. Sehingga Allah menyebut dalam surah itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sampai Allah turun ayat ni pun dia masih tak nampak nasihat, panduan, hidayah, bimbingan yang Allah nak bagi pada dia. Dia tolak. Ikhwan, kalau begitu benarlah apa yang disebut oleh Anas dalam riwayat Anas ini. Tiga perkara ini salasun munjiat. Tiga perkara ni penyelamat kita ikhwan. Dia penyelamat kepada hati kita, dia penyelamat kepada budi kita. Kalau kita tak bekerja keras ke arah itu, bermakna kita membiarkan hati kita tak ada yang pagar keselamatan. Rumahnya ada pagar dengan rumah yang tak ada pagar, tak payahlah kita nak jawab rumah mana yang lebih selamat. Tentulah rumahnya ada pagar. Maka kita tak jaga hati kita. Kita tak berusaha jadikan dia takut Allah. Tak berusaha jadikan hati itu kesederhanaan dia. Tak berusaha menjadikan hati itu ada kalimatul haq. Kita tak berusaha. Maka akhirnya hati kita yang menanggung segala bebanan-bebanan. Yang sebenarnya dia bebanan, tapi kita tak rasa pun dia bebanan. Kita duk ingat macam okey je, tak ada apa-apa kot. Tapi dia tak okey. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ikhwan, dia menyebut kepada kita ikhwan, dia kata, mari kita cuba melihat di manakah kedudukan jiwa kita. Di manakah kedudukan jiwa kita. Macam mana dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu ayat daripada surah Jin, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Jin, ini ayat sangat dahsyat. Ayat ini sebagai ayat kita ambil ayat ni, kita tengok kita di mana. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Allah kata tentang perkataan makhluk dia yang bernama jin ini ketika mereka dengar Quran daripada kekasih Allah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Dia pendengar Quran, dia berkata, inna sami'na qur'anan ajaban. Sesungguhnya kami mendengar Quran dan dia sangat ajaib. Dia sangat ajaib. Yahdi ila rusydi. Quran itu menunjuk kami, menghidayahkan kami ke jalan petunjuk. Quran itu menunjuk kami ke jalan petunjuk. Fa'amanna bihi. Kami beriman dengan Quran.
Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan syirik Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Apakah pelajaran yang ada pada ayat ini, ikhwan? Iaitu Quran telah bertindak menjadi pertunjuk pada satu angkatan makhluk Allah yang bernama jin. Ya, Allah sebenarnya telah bebankan kepada mereka dengan hukum taklif ibadah dan tauhid pada Allah. Bila Quran diturunkan, mereka mengisytiharkan yahdi ila rusydi, Quran bimbing kami ke jalan yang benar, Quran hidayah kami kepada petunjuk, dan kami beriman. Dan di antara petunjuk Quran yang kami dapatnya ialah Quran mengajak kami jangan melakukan syirik pada Tuhan. Jin tidak melakukan syirik kepada Allah setelah dia mendengar ayat Al-Quran. Al-Quran telah bertindak sebagai apa, ikhwan? Telah bertindak sebagai hidayah, pembimbing. Kita banyak sebut perkataan hidayah kan. Kalau terjemah Melayu, bimbingan, panduan, tuntunan. Siapa yang tak memerlukan bimbingan? Dan siapa yang boleh hidup tanpa bimbingan? Al-Quran itu dikatakan sebaik-baik bimbingan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu membimbing kita, menunjuk kita kepada jalan aqwam, paling lurus, paling benar, paling ideal. Kata Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia kata mari kita test diri kita dengan 10 perkara berkaitan dengan Al-Quran. Kita boleh masuk rapat tak dengan Al-Quran? Kalau 10 perkara ni kita boleh adakan dalam diri kita, Hujatul Islam menyatakan kita baru masuk peringkat berinteraksi dengan Quran. Baru kita boleh faham rentak Quran. Sekarang ni kita baca Quran, ada surahnya kita hafal, kita telah rasa kita dekat dengan Quran. Ghazali kata tak? Ghazali kata ke 10 perkara ini, ke 10 perkara ini, kesemuanya kerja hati. Kerja hati budi. Satu apa dia kata Imam Ghazali? Satunya dia kata, bila kita melihat kalam Allah, seperti mana jin melihat kalam Allah tadi sampai dia dapat petunjuk, pertamanya kena ada pada diri kita fahmu aslul kalam. Kita kena faham kalam Tuhan tu, kena faham dasar kalam Tuhan tu, kita kena faham bahasa Quran tu, kita kena faham. Kita kena faham bukan bahasa Quran, aslul kalam ni bermakna dasar Quran tu. Bila sebut Al-Quran itu, apa dia punya mustawa, apa ketinggian dia. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa ya ikhwan? Dia kata fahmu azimatul kalam wa uluhu wa fadlullah wa lutfuhu bi khalqihi fi nuzulihi an arshil jalalati ila darajatil ifhami khalqi. Dia kata falyanzur kaifa lutfun bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi alladhi huwa sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ila afhami khalqihi. Dahsyat ikhwan. Maksudnya bila kita kata fahmu aslul kalam ni, artinya kita cuba faham ketinggian Al-Quran, ketinggian bahasa Quran. Sekarang kita kata ini titah tuanku. Apa beza titah tuanku dengan satu kertas yang ditulis oleh orang biasa? Apa beza dia? Kata, ini pun manusia, ini pun manusia. Ini memang ada dua manusia, tapi ini tuanku, tinggi. Kita kena rasa dia punya ketinggian dia itu. Ketinggian dia itu, kelebihan dia itu, dan kelembutan bahasa dan hurufnya Allah pakai untuk mendekati hamba dia. Diturunkan daripada arasy Tuhan yang maha tinggi kepada hamba dia, supaya hamba dia dapat kepahaman. Kata Imam Ghazali, falyanzur, dia kata cuba renung tengok,
kaifa lutfu bi khalqihi, bagaimana kelembutan Allah memilih bahasa untuk bagi pada hamba dia. Dan itu adalah kalam daripada diri dia. Kalam itu benda yang ada pada diri Tuhan yang dia bagi pada hamba dia. Maka bila hamba dia buka Al-Quran, apakah hamba dia kena nampak? Kemuliaan, ketinggian, kelebihan. Bukan nampak Quran di atas nama mushaf semata-mata, tapi ketinggian dia. Ini yang berkali-kali Allah duk ulang dalam ayat dia, bahawa Quran diturunkan daripada sisi Allah, Tanzilal Azizir Rahim. Diturunkan daripada sisi Allah yang aziz, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Bukan kita ambil Quran itu kita boh di kepala macam tu. Tak, itu bukan makna faham tinggi. Faham tinggi ni jantung kita terberhenti seketika ketika kita melihat ini bukan bahasa biasa, ini bahasa Tuhan yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Tuhan yang menjadikan kita itu ada kalam dia, ada bahasa dia, ada perkataan dia, bukan Tuhan yang bisu. Dan bahasa dia bukan bahasa yang rendah, bahasa yang tinggi, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesenian. Wahai Tuhan, boleh pakai apa-apa bahasa bagi pada hamba? Tidak. Kalam Allah, kalamnya amat suci. Jadi ketika kita lihat Al-Quran atau kita dengar nama Quran, Imam Ghazali kata yang ni masuk tak dalam hati kita. Sehingga kan kalau kita nak baca Quran dalam keadaan berbaring, nak baca Quran dalam keadaan duduk atau berdiri, kita akan meletakkan pembaringan kita sesuai dengan ketinggian kalam dia. Ya subhanallah ikhwan. Satu. Kedua, Imam Ghazali kata apa dia? Dia kata summa at-ta'zimu. Yang kedua dia kata at-ta'zim. Pengagungan kita kepada Quran. Setelah kita tahu ketinggian dia, setelah kita tahu kata surat yang sampai pada kita ini adalah daripada urusan Seri Paduka Baginda, ini adalah titah Tuanku, surat tu kita nak letak sama mana? Adakah kita akan berjalan dengan gulung-gulung lagu ni, buah bahagian poket di atas? Boleh, bukan tak boleh. Tapi kita sanggup buat tak? Kenapa? Siapa yang hantar surat ni? Daripada mana risalah ni datang? Quran. Reti ta'zim dia. Dan ta'zim tak akan datang melainkan daripada kita tahu aslul kalam. Dasar, punca kalam dia itu. Macam mana kalam Tuhan datang? Di mana punca dia? Punca dia daripada diri Tuhan, zat Tuhan. Ya Allah, ikhwan. Zat Tuhan. Zat yang maha sempurna. Kata Hujjatul Islam, maka apa kena ada ikhwan? Apabila seorang qari membaca Al-Quran, fal qari'u 'anil bidayati bitilawatil Quran yanbaghi an yahduru fi qalbihi azimatul mutakallim wa ya'lamu anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Kata Hujjatul Islam, seorang pembaca Quran, qari, dia dipanggil qari, seorang pembaca kalam yang suci, kalam yang mulia, anil bidayati bitilawatil Quran, di permulaan dia membaca Al-Quran, dia kena menghadirkan hati dia akan ketinggian mutakallim, orang yang bercakap. Allah itu mutakallim, kita ini qari, kita pembaca ayat-ayat Tuhan yang mengeluarkan kata-kata. Bila kita baca ayat dia, Tuhan dia duduk dengar. Pasal tu jin kata inna sami'na Qur'ana, kami mendengar kata Tuhan kami. Tapi kata Tuhan kami itu yahdi ila rusydi, dia tembak sampai kepada hati kami dalam bentuk petunjuk. Seorang qari kena tahu mutakallim tu ada di hadapan dia, orang yang bercakap itu Allah yang bercakap, ini kalam Allah ada depan dia, dan dia kena tahu bahawa yaqra'uhu, yang dia baca itu laisa min kalabil bashar, bukannya daripada kalam manusia yang hina. Ikhwan, hak ni macam mana ni?
Had ni yang macam mana ni? Kita tak salah baca Quran dengan taranum, silakan. Tetapi janganlah taranum itu dijaga, peradaban ini ditinggalkan. Nanti hilang nilai taranum. Kenapa? Saya tak tahu jawapan dia, saya cuma mengandaikan. Saya hanya mengandaikan, saya tidak ada jawapan yang tepat. Gamaknya lah. Imam Sudaisi, Imam Syuraim, imam-imam dunia ni, imam kita di dunia ni, gamaknya ketika mereka baca Quran sampai mereka boleh menangis dan kita terbakar dengan tangisan itu. Gamaknya kerana ini ada dalam hati mereka kot. Yang kita baca, walaupun kita ada terjemahan, kadang-kadang kita belajar bahasa Arab, Nahwu, Sarah, semua kita tahu, tapi kita tak sampai pun nak menangis. Gamaknya yang ni tak sampai kot dalam hati kita. Gamaknya lah, saya tak tahu secara benar, saya kata gamaknya lah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bila kita baca Quran, dia kata summa hudurul qalbi. Ketiganya, kau kena hadirkan hati kau dengan Quran. Hati tak boleh ada tempat lain. Ya, kita membaca surat, kita baca tanpa sebut di mulut, baca dengan hati. Tak bolehlah fikiran kita fikir lain. Memang tumpu mata tengok, sebiji-sebiji hati kita duk baca dan akhirnya kita faham. Kenapa kita baca semua benda ada hudurul qalb, kehadiran hati, kehadiran fokus. Tapi bila kita baca Quran, kita hilang hudurul qalb. Sedangkan, maafkan saya cakap, tulisan-tulisan, retah-retah yang kita baca, apa-apa isi sekalipun selain daripada Quran, tak ada yang mulia pun. Walaupun urusan kerajaan ke urusan bisnes, tak ada yang mulia pun. Penting mungkin ada, mulia tak ada. Tapi kalam Allah. Kenapa kita tak datang hudurul qalbi? Macam mana hudurul qalbi? Kata Imam Ghazali, wa tarkul hadithun nafsi. Kita kena meninggalkan bicara jiwa kita, tinggalkan bisikan hati kita. Yang ada cuma kita masuk dalam wilayah dan daerah kalam Allah. Kita baca takat ni, kita kata bolehkah sampai takat ni? Tapi bila kita baca muqaddimah fi zilalil Quran Syekh Qutb, kita boleh menangis kawan. Kerana Syekh Qutb memulakan muqaddimah dia dengan satu bahasa hati dia. Dia kata, aku masuk dalam daerah Al-Quran. Daripada daerah Al-Quran itu, tiba-tiba aku masuk di dalam wilayah Al-Quran. Di dalamnya ada iklim-iklim yang tak pernah aku rasa. Tiba-tiba Quran berbicara tentang rahmat. Aku rasa rahmat itu turun. Dan aku memohon rahmat pada Tuhan. Dahsyat, ikhwan. Saya tak tahulah, kita punya peringkat ni masih duk belajar taranum. Tak salah, ada hadis suruh belajar taranum. Tapi kita punya taranum sampai merenum. Taranum kita. Sampai kita hilang yang ni. Kita hilang roh dia. Kata Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, apa gamaknya Imam Ghazali ni bercakap daripada hati dia dan amalan dia. Dia kata apa? Dia kata, wa yastabshiru bihi wa yasta'nisu wa la yaghfilu anhu fafil Quran fafil Qurani ma yas'anisu bihil qalb in kana fi ta'li ahlan lahu. Imam Ghazali kata, di dalam baca Quran ni ada suatu keseronokan, ada suatu yang mengembirakan. In kana ta'li ahlan lahu, sekiranya kamu ini memang orang yang pandai membaca Quran, kamu orang yang seni dengan Quran, kamu orang yang faham bahasa Quran, kamu akan dapat keseronokan dia yang kamu tak dapat tempat lain. Kerana kamu sedang berinteraksi dengan kalam, sesuci-suci kalam, sebenar-benar kalam yang tidak ada dusta. Yang ketiga, yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, at-tadabbur. Bila kau baca Al-Quran, Imam Ghazali kata at-tadabbur wal maqsudu min al-qira'ati at-tadabbur. Imam Ghazali kata kita maksudkan dengan baca Quran ini ada tadabbur. Apa makna tadabbur? Renungan kita kepada ayat yang kita baca. Merenung seketika.
masuk seketika dalam ayat itu, merenung apa ayat ni kata, apa bicara dia, apa kemahuan ayat ni, apakah langkah pertama aku kena buat untuk faham ayat ni? Tadabbur. Yang kelima kata Imam Ghazali, summa at-tafahamu. Kemudian bila kita merenung, dia kata baru bawa diri kita kepada faham. Ini 1, 2, 3 kaedah yang ulama kita susun supaya kita sampai kepada berinteraksi dengan Quran. Kita ni ikhwan, kalau saya cakap salah ni, saya minta maaf lah. Sebab dah boleh rentas negeri, saya pun beranilah sikit. Kita ni ikhwan, kita letak tadabbur nombor 1. Sedangkan Ghazali meletakkan tadabbur nombor berapa? Nombor 5. 1, 2, 3, 4, nombor 4. Kita letak nombor 1. Pasal tu kita lost. Pasal tu kita boleh kita boleh ingat ayat. Ayat ni adalah dalam surah ni. Ini surah keempat. Surah keempat ayat ke berapa? Chapter 1, chapter 3, page 1, page 3. Wow. Akhirnya, kita menjadi orang yang pandai mengapai surah dan ayat. Kita tak berubah bintang mana. Tak ada pun lepas kita belajar tadabbur, kesungguhan kita meningkatkan solat jemaah kita, tak ada. Peningkatan kita untuk mengapai ayat Allah, tak ada. Kita ada satu talbis dalam mengaji tadabbur. Kita ditipu oleh syaitan. Sedangkan di mana kedudukan tadabbur? Nombor 4. Nombor 1 kita buat tak lagi. Nombor 2 lepas tak lagi. Nombor 3 buat tak lagi. Kita terus kepada tadabbur. Lepas tadabbur, kata Imam Al-Ghazali, kita kena ada apa ikhwan? Barulah at-tafahamu. Dah kita merenung ayat tu, barulah kita melangkah dalam sikit, kita nak faham apa ayat ni kata. Kerana ayat Quran ini tidak diturunkan dengan kalamul faragh, kalam kosong. Dia syarat dengan muatan. Dia syarat. Dia mukjizat. Setelah ada at-tafahum, kata Imam Ghazali, kita masuk yang ke-6. Tengok ikhwan. Apa dia? Dia kata summa at-takhalli anil mawani' al-fahmi. Kemudian kita kena berusaha menyingkirkan daripada diri kita halangan-halangan untuk dapat kefahaman. Apa yang menghalang kita untuk dapat kepahaman, itu kata Imam Ghazali kita kena singkirkan. Allahu Akbar. Di sinilah ikhwan, baru datang arahan kepada kita, perlukah kita belajar bahasa Arab? Perlukah kita tahu nahwu dan saraf? Di sinilah. Kerana apa? Kerana apabila ada halangan untuk sampai faham Quran, wajib kita menghilangkan halangan itu. Halangan itu kena dibuang. Tak perlu macam mana kita nak berinteraksi dengan Quran. Kita nak ambil ayat semayang, tak tahu tangan kita ni ada minyak. Macam mana kita nak ambil ayat semayang? Nanti ayat tu duduk atas minyak, tak duduk atas kulit. Maka kita wajib menghilang halangan tu. Dibasuh dulu minyak tu. Baru kita akan dapat yang ke berapa? Yang ke-7. Apa dia? At-takhsis. Baru kita akan dapat at-takhsis. At-takhsis ni apa dia ikhwan? Barulah kita akan dapat penyesuaian diri kita dengan Quran. Baru kita akan tahu wilayah-wilayah Quran. Tahu wilayah Quran bukan dengan kita tahu surah ini, ayat ini. Dah, bukan begitu. Ini Imam Ghazali kata urusan jiwa, sebenar-benar peradaban jiwa untuk dapat yang surah jin sebut tadi. Bila kita dengar Al-Quran, jin dengar Quran, dia kata satu benda ajaban. Ajaibnya. Sampai hari ni, umur saya ni dah nak masuk tua bangka dah. Pernah tak saya rasa ajaib dengan Quran? Bukan ajaib orang kaji. Orang kaji. Ni saya, diri saya. Saya baca-baca, ya Allah, hebatnya ayat hang, ya Allah, dia rasa. Pernah tak? Jiwa saya rasa. Saya duk jaja apanya orang rasa, apa manfaat dia. Dia kata, Pak Ndak,
Pak Ndok dengar ni Pak Ndok, Allah Imam Syuraim baca, Pak Ndok teriak saya. Itu jiwa Imam Syuraim, jiwa saya. Saya pun belajar tiru Imam Syuraim, suara dia, tak mana dia menangis, saya pun menangis. Kan kita dah pergi ke potostek benda khayal. Kita tak dapat takhsis dengan Quran. Penyesuaian diri kita dengan Quran, kekhususan sifat kita dengan Quran tu kita tak dapat. Kemudian kata Imam Ghazali apa dia? Allahu Akbar. At-ta'assaru asar. At-ta'assaru ni apa dia? Asar. Asar maksud dia apa? Berbekas dalam jiwa, pembekasan. Ada paut. Oh ya Allah, kawan, ada paut. Ada ayat yang kita baca sampai hari ini, Allah yang mengetahui bagaimana dia tikam jiwa kita. Dalam riwayatnya masyhur lah, dia sahih ke tak sahih nanti dululah, tapi dia masyhur. Apa dia? Sayyidina Umar bila dengar surah Taha ayat 1 sampai ayat 5, bekas dah. Bekas. Masuk Islam dia. Allahu Akbar, bekas. Sangat berbekas. Nabi dalam riwayat Bukhari, Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa. Dia baca sampai ayat 40, 41. Berbekas kat jiwa Nabi. Sampai Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, Quran diturunkan pada engkau, takkanlah aku nak baca. Nabi kata, baca, aku nak dengar. Abdullah bin Mas'ud baca sampai Nabi teriak. Nabi kata, sudah. Cukup dah. Oh ya Allah, ikhwan. Yang ke berapa? Yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8. At-Taraqi. Sini ada suara latar. Ini memang saja kita buat background macam ni untuk membangkitkan naluri gelora kita. Dulu ada siapa menyanyi satu lagu, saya tak ingat. Asmara asmara, ragam dunia. Bisa dengar? Tapi perempuan kan, saya tahu perempuan. Jantan jarang lagu asmara ni. Lagu dia ni, asmara asmara. At-Taraqi merujuk kepada makna apa, ikhwan? Makna peninggian Al-Quran dalam bentuk Quran memberi tawaran kepada kita. Kita rasa kita ditawar. Allahu Akbar. Dan yang ke-10 kata dia, At-Tabarri. Maksud dia apa? Pelepasan. Sampai pada peringkat action kita ini, apanya Quran melepaskan diri, kita melepaskan diri. Kita melepaskan apa yang Quran suruh kita lepas. Bermakna kita dah duduk di dalam adigan itu. Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, dia kata, cek diri kita. Sebesar-besar fadilat Al-Quran. Quran mengangkat kedudukan manusia sampai ke syurga, sampai ke ahli syurga. Tapi kalau hati kamu kosong daripada benda ni dan kamu tak berusaha ke arah itu, satu pun kamu tak usaha, bagaimana kamu akan dapat lihat apa yang jin lihat? Quran sebagai ajaib dan dia merupakan petunjuk dalam hidup. Dan akhirnya jin kata, kami beriman sungguh dengan Al-Quran. Allahu Akbar, ikhwan. Ikhwan, inilah bicara kita. Hati kita, naluri kita, pikiran kita. Yang kesemua bicara-bicara ini, kalau antum dapat lihat, semuanya ada kaitan dengan bicara sebelum ini. Dia ada sentuhan akal, hati menguasai akal. Sentuhan pandangan, hati menguasai pandangan. Sentuhan rasa, dada, hati menguasai dada. Ya Allah, ya Allah. Ikhwan, semoga Allah memberi kepada kita peluang dan ruang, dan Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang selamat, memiliki jiwa yang munib, jiwa yang salim. Semoga Allah merestui kita, menolong kita dunia dan akhirat. InsyaAllah, ikhwan, kalau ada kesempatan pada masanya lain, kita akan sambung lagi penawar bagi penyakit hati ini, untuk merawat hati kita. Antum doakanlah pertemuan kita semoga ada lagi. Kalau Allah bagi umur pada saya, insya-Allah. Kalau tak ada umur, Allah maghfir lahu lah. Kalau ada umur, insya-Allah, tengoklah sihat badan dengan masa yang Allah izinkan,
kita akan menyambung apa yang kita bincang. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.